Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang berhormat Datuk Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, pimpinan-pimpinan Majlis Tertinggi, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Setiausaha Agung, Ketua-Ketua Sayap Sri Kandi, Armada Sri Kandi Muda dan juga Bersekutu, Ketua Penerangan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Hari ini saya rasa macam hari yang paling panjang untuk saya. Namun begitu, di permulaan ucapan ini saya ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh perwakilan yang telah hadir sejak beberapa hari lepas untuk menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kita di Perhimpunan Agung tahunan kita ini. Saya rasa agak luar biasa kerana daripada ucapan dan perbahasan yang telah pun dibuat oleh ramai para wakil-wakil negeri, sayap-sayap, mahasiswa, mahasiswi, apalagi ucapan penggulungan pada rakan-rakan pimpinan Majlis Tertinggi, dan tidak lupa dengan usul mengenai Palestin yang juga telah pun dibawa oleh rakan-rakan kita tadi. Maka saya rasa ini adalah suatu perhimpunan yang agak luar biasa. Luar biasa daripada segi semangatnya. Semangat juang yang agak begitu tinggi, yang cukup bersemarak dan juga bersemarak, yang telah pun dapat dizahirkan daripada saudara-saudari sekalian untuk menunjukkan kecintaan kita kepada parti kita bersatu ini, dan telah pun menyatakan dengan begitu jelas dan lantang harapan dan juga matlamat kita untuk menjadi sebuah parti politik yang paling berpengaruh untuk mewakili orang Melayu khususnya dan rakyat Malaysia amnya. Kalau saya nak mengimbau sedikit sejarah yang telah pun disebutkan oleh Timbalan Presiden dan rakan-rakan lain yang ada di atas, yang sebahagian besar mereka memulakan usaha untuk membentuk parti ini, saya boleh menyatakan bahawa walaupun ia diasaskan oleh saya, hari ini saya menyaksikan
bahwa Bersatu sudah jadi suatu parti politik yang berkembang pesat dalam satu tempoh yang agak begitu singkat. Belum sampai usia sedekad telah pun menunjukkan kekuatan. Malah lebih pentinglah telah menarik sokongan sebahagian besar orang-orang Melayu terutamanya dan rakyat Malaysia untuk mendukung prinsip dan asas perjuangan yang kita telah asaskan dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini. Alhamdulillah. Bila saya menyaksikan kehadiran saudara-saudari pada hari ini, yang saya kira agak begitu ramai, saya rasa agak seram. Saya takut saya tak boleh berucap kerana bergemuruh. Kerana dalam tempoh yang begitu singkat, dasar dan asas perjuangan kita ini sudah pun mula diterima secara umumnya oleh orang-orang Melayu. Dan terbukti jelas dengan pencapaian kita waktu kita menghadapi pilihan raya umum, pilihan raya negeri, malahan pilihan raya kecil yang sudah dan malahan sedang pun berlangsung sekarang ini di Kemaman. Sebab itu saya nak berakam terima kasih kepada semua barisan pimpinan daripada cawangan, bahagian negeri, apalagi di peringkat majlis pimpinan tertinggi yang ada di sini, termasuk sayap-sayapnya Armada, Sri Kandi Muda dan juga Bersekutu. Terima kasih saya ucapkan. Hasrat saya ialah untuk melihat kekuatan yang telah pun kita bina ini akan kita teruskan dan kita perkokohkan. Kita sedar bahawa parti kita ini baru. Kita masih berhadapan dengan pelbagai-bagai masalah yang belum kita tangani di semua peringkat, terutamanya di peringkat bahagian-bahagian, di mana kita memerlukan pertamanya dokongan ahli kita yang lebih ramai. Susah Agong telah pun menyatakan di awal ucapan semalam, kita telah mencipta keahlian lebih 600,000. Tepuk tangan. Tetapi bagi saya sebagai pengasas, 600,000 daripada jumlangan bilangan orang-orang Melayu dan juga yang bukan Melayu termasuklah untuk Bersekutu itu masih belum mencukupi. Ada keperluan untuk kita meningkatkan ahli kita. Yang saya lihat di peringkat awal-awal penubuhan, kita ada penggerak-penggerak yang bekerja siang dan malam. Sekarang ini agak sudah kurang sedikit. Dulu sampai ke tengah malam, pagi subuh, kita bergerak ke sana kemari untuk membentuk cawangan dan selepas itu memperkukuhkan bahagian. Saya rakamkan terima kasih juga kepada penggerak-penggerak awal. Tetapi hari ini dengan situasi dan keadaan negara kita yang sedang pun dirundung dengan masalah-masalah yang cukup mencabar, masa depan negara kita yang tidak menentu, kita telah pun bicarakan dan dalam ucapan dasar pun telah pun saya sentuh berbagai-bagai perkara yang perlu kita berikan perhatian. Apalagi dengan dasar kerajaan Madanun yang tak dapat memperlihatkan keupayaan. Malahan ramai rakyat bukan kita saja menyatakan ia adalah sebuah kerajaan yang gagal. Betul gagal? Yang tak ada kemampuan, yang tidak faham tentang nasib rakyat sebenarnya, berbuat banyak perkara-perkara yang tidak selari
dengan asas perjuangan orang Melayu dan rakyat Malaysia. Ini tak boleh kita biarkan. Kita berada dalam satu keadaan krisis yang cukup besar. Masa depan orang Melayu tergugat, tidak terjamin. Sudah pun disebutkan oleh ramai rakan-rakan dan saya sendiri, bagaimana asas perjuangan kita yang lalu, terasnya tidak lain dan tidak bukan ialah parti yang didokong oleh majoriti orang Melayu. Hari ini yang mendokong parti kita dan PAS dalam Perikatan Nasional majoriti orang Melayu. Tetapi kita tidak berupaya menegakkan kerajaan. Bermakna kuasa yang patut ada kepada kita sudah tidak ada di tangan kita. Tadi lagu apa warisan yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Ada satu bait dalam tu mengatakan yang tinggal hanya kuasa. Lagu tu sudah dikarang mungkin puluhan tahun yang lalu. Waktu itu yang tinggal hanya kuasa. Karena waktu itu ekonomi sudah lama tidak ada di tangan kita. Yang tinggal hanya kuasa. Yaitu kuasanya ialah kerajaan. Walaupun kerajaan waktu itu bukan kerajaan kita. Sekarang ini yang tinggal ada apa? Siapa boleh jawab? Bila saya sebut orang Melayu sudah tidak ada kuasa, saya dipanggil oleh polis untuk mengambil keterangan pada saya kenapa saya kata begitu. Yang datang pun orang Melayu, pegawai Melayu. Saya dihadapkan dengan interogasi yang agak panjang. Takkan saya nak berceramah dengan mereka kenapa saya berkata begitu? Karena parti Pribumi Bersatu Malaysia ini, Persatu ini terasnya adalah parti yang memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam di negara kita. Betul? Tapi kita tak menepikan hak-hak kaum-kaum lain bagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan. Hari ini kita begini. Kita mengharapkan sebuah kerajaan yang terbentuk ini menjaga, memelihara hak kita. Kita tak rasa dia jaga kita. Malahan orang bukan Melayu pun hari ini yang saya temui berkata, what has happened to this country? Apa dah jadi dengan Malaysia ini? Walaupun mereka tidak berminat dengan soal politik, mereka lebih memikirkan soal perniagaan ekonomi mereka. Mereka tidak puas hati karena kerajaan Madanun ini tak berupaya untuk memulihkan ekonomi negara. Makin meredum data-data yang saya sebutkan dalam ucapan saya semalam, membuktikan apa yang kita rasa sebenarnya itulah keadaan yang ada pada hari ini. Ya, gagal. Tapi tak apalah, itu baru mukadimah. Jadi saya nak beralih pertama pada soal parti kita ni, khususnya saya tak sentuh soal-soal yang lain. Pokok soal parti kita ni mesti kita perkukuhkan, betul? Mesti kita perkuatkan, betul? Tanggungjawab semua pihak pemimpin di semua peringkat. Jaga, kuatkan parti kita sepanjang mata. Boleh ataupun tidak? Jangan ada isu permasalahan di peringkat bawah yang menyebabkan kedudukan parti kita dilihat lemah. Ada orang banding kita dengan PAS. Nak kata compare apple to apple, tidak juga. Kerana PAS sebagai contoh sudah pun wujud dan lahir, baru ini pun celebrate 72 tahun penubuhannya. Kita baru 7 tahun. Tetapi kita boleh buat walaupun dalam tempoh 7 tahun, belum sampai 1 dekad. Tak jauh pun bedanya kekuatan kita dengan kekuatan PAS. Betul tak? Tetapi bayangkan, kalau saya nak bagi suatu arahan baru supaya parti kita ini dalam tempoh
tahun hadapan boleh melangkau ahlinya 1,000,000 ahli. Boleh atau tidak? Boleh, betul-betul boleh. Slow pula. Kalau kita boleh usahakan dalam tempoh setahun ke hadapan ni, tambah lagi 400,000, seorang ahli cari seorang ahli baru, maka parti kita sudah dilihat lebih kukuh. Dalam pilihan raya lepas ada orang berkata, parti kita tak sekuat PAS. Saya tak mau nak membandingkan gitu. Kalau tak kerana kita, PAS mungkin tak sampai ke mana lebih daripada apa yang ada pada hari ini. Kalau tak kerana PAS, kita juga tidak akan sampai ke mana bagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Betul atau tidak? Kenapa? Kerana kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Tambah cawangan. Tapi siapa dah cakap tadi? Saya nak ulang lagi. Dah ada 7,000 cawangan. Kenapa tak jadi 10,000 cawangan? Kenapa ada bahagian-bahagian yang ada cawangan yang hanya 1, 2, 3? Sehingga majlis pimpinan tertinggi terpaksa buat peraturan. Sebelum akhir tahun mesti ada sekurang-kurangnya berapa? 10. Kalau tak ada 10, maka tak boleh menyertai dalam pemilihan pada tahun hadapan. Takkan tak boleh tambah. Takkan nak sekat cawangan. Saya nak ulang di sini. Saya nak melihat keahlian kita meningkat sampai 1 juta. Boleh? Saya nak lihat cawangan kita akan menambah sampai ke 12,000. Boleh? Saya tak mau melihat ada ketua cawangan menghad bilangan cawangan. Boleh? Saya tak nak melihat ada perbalahan di peringkat bahagian kata orang sana tubuh saya tak tahu, orang sini tubuh saya tak tahu. Maknanya ikutlah peraturan. Kerana perlembagaan parti kita telah menyatakan dengan jelas awal-awal lagi bahawa kita menerima sesiapa saja, khususnya orang Melayu dan Bumi Putra, untuk menyertai parti kita ini. Tak boleh sekat dan tak boleh halang. Faham tak? Tuan-tuan tak nak dengar cerita ini, tapi saya nak sebutkan soal itu. Jadi ini satu daripada tugas kita. Saya faham dalam perhimpunan tadi, banyak yang menyebutkan soal itu. Saya tak payah nak sebut siapa. Saya catat di sini banyak perkara. Saya tak nak ulas semua perkara. Tetapi yang penting saya nak nyebutkan, kita berada di sini ialah kerana kita nak menentukan parti kita ni akan menjadi tunggak kekuatan. Untuk seketika kita berada sebagai pembangkang, tetapi untuk tempoh yang mendatang kita mahu jadi sebuah kerajaan. Betul tak? Kita tak boleh lama duduk sebagai pembangkang. Pasal kalau kita duduk di sebelah pangkang, kita tak ada kuasa nak membela nasib bangsa dan membetulkan kepincangan yang sudah dilakukan oleh kerajaan Madanon. Tetapi untuk sampai ke situ, usaha kita, tindakan kita mesti bersepadu. Kalau keluar arahan, ikut arahan. Saya faham ada setengah ketua-ketua bahagian tak setuju tentang beberapa arahan. Senyap-senyap lah. Dia tak setuju tapi akhirnya dia setuju juga. Pasal kita ni dah bersumpah atas nama parti kita, segala arahan-arahan pimpinan parti akan kita ikut. Jadi saya harap dalam tempoh yang tidak terlalu lama, kekuatan parti kita akan meningkat dan bertambah. Kita susah sekarang ni, saudara. Akaun kita dibekukan. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara akaun parti politik yang tak dituduh melakukan kesalahan dihukum. Kita tak menghadapi pertuduhan. Saya menghadapi pertuduhan tetapi terbukti pertuduhan mereka itu tidak berasas.
Sudah pun ditolak oleh mahkamah. Hari itu saya pergi mahkamah nak minta balik pasport saya. Tuan-tuan semua tak ada kena tahan nak pergi mana-mana. Hak Nyai boleh pergi, Bangkok boleh pergi, Singapura apa lagi. Saya tak boleh pergi mana-mana. Kalau pun nak bercuti, cuti Malaysia aja, tak apalah juga. Duit saya tak keluar ke luar negara. Saya nak minta balik pasport saya tu. Bicara berjam-jam. Saya bukan nak mengata apa tentang mahkamah. Mahkamah kita tak boleh mengata apa. Tapi nak menyatakan permasalahan kecil saya. Selain daripada isu besar yang saya hadapi. Tuduhan yang tak berasas. Amla. Lepas tu seorang demi seorang orang kita ni. Macam kita saja yang salah. Orang lain tak bersalah. Orang lain bersalah dibebaskan di NAA. Saya tak sebut nama. Siapa dia? Nak minta pasport balik pun 3 jam lepas tu tunggu 29 baru dapat tahu. Tak apalah, itu soal hakim dibuat keputusan. Saya tak nak menceritakan tentang kezaliman yang telah mereka lakukan. Tekanan yang mereka ambil terhadap kita. Parti kita berhadapan dengan pilihan raya dengan tidak ada sumber. Nasib baik ada orang kawan-kawan kita yang ada di atas dan sedikit di bawah membantu. Menanglah juga kita. Tak kecil, menang besar juga kita. Bayangkan kalau ada sumber dan sumber itu boleh membantu jentera parti kita bergerak dengan licin dan lancar. Selangor insya-Allah mata sudah pun mungkin kita kuasai dan bentuk kerajaan. Tapi tak apalah Datuk Azmin. Bakal Menteri Besar Selangor. Sekarang ni sementara ni dia tunggu jadi ketua pembangkang. Ada 22 adun. Kita 12 pas 10. Saudara, saya nak rakamkan sebelum saya lupa. Terima kasih pada semua perwakilan. Terima kasih pada Majlis Pimpinan Tertinggi. Lebih lagi, terima kasih pada Sekretariat yang telah menyusun, dipimpin oleh Datuk Radhi Jidin dan Timbalan Presiden untuk menguruskan keadaan persidangan kita yang telah pun berjalan dengan licin dan lancar. Dalam keadaan kita kepicikan keuangan. Tapi bagus juga, ini satu pengajaran bagi kita. Bahawa bila soal perjuangan, kita bersedia untuk berkorban apa saja. Betul? Saya merujuk pada beberapa perkara saja yang telah pun dicatatkan di sini tentang soal disiplin parti kita. Kita ada lembaga disiplin. Baru-baru ini entah apa sebabnya mereka meletakkan jawatan. Tapi saya nak rakam terima kasih juga pada pengurusi serta ahli-ahli lembaga disiplin yang telah bekerja secara sukarela sebelum mereka meletakkan jawatan, dan sekarang ini kita dalam proses untuk mencari siapa yang saya fikir sesuai untuk dinamakan sebagai ahli lembaga disiplin. Kita akan mengadakan pemilihan tahun depan. Tadi saya dah minta Datuk Hamzah jumpa dengan Tan Sri Rais Yatim. Abang, kita nak cadangkan Tan Sri Rais jadi pengurusi JPP kita. Boleh setuju? Terima kasih. Selesai masalah kita. Tak lama lagi Sabah akan mengadakan pilihan raya negeri. Pertama, rakam terima kasih pada Datuk Ronald Kiandi yang satu-satunya pimpinan Bersatu Sabah yang masih hari ini tetap kekal utuh setia untuk bersama-sama kita dan menghidupkan semula bersatu di negeri Sabah. 24 bahagian semuanya. Hebat-hebat belaka. 24. Okey. Jadi PRN Sabah tak lama lagi. Saya setuju
kita mulakan sekarang. Supaya kita dapat ulangi sejarah di mana walaupun PN baru terbentuk waktu itu, maka PN mencipta sejarah baru, mengambil alih kerajaan Negeri Sabah pada mula-mula tertubuhnya PN itu. InsyaAllah kita akan kembali berkuasa semula. Saya tak tahu apa nak kata ni. Macam ada suatu perancangan. Macam ada komplot. Semacam. Pasal tengok macam semua berucap, membahaskan ucapan dasar Presiden. Tapi tak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana parti ucapan Presiden diterima 95%, 5% dia tolak. Buat biasa. Bersyarat. Kenakan pada Presiden. Sampai akhir dengan ucapan timbalan Presiden macam mengugut. Nak kata lawak, tidak lawak, tapi serius. Tapi saya nak sebutkan sedikit sejarah saya sebelum menjawab tuntutan semua, kalau tak silap saya hampir semua 100% yang ada di dalam Dewan, di luar sana, di kalangan ahli-ahli bersatu dan juga di kalangan pendukung parti kita. Untuk saya jangan berundur diri sebagai Presiden parti. Sejarah saya dalam politik ini, saudara, dah lama. Saya ingat mula tahun 1972. Bila saya dilantik menjadi Bendahari UMNO bahagian Muar Dalam. That was a long time ago. Mungkin sebahagian besar di sini pun belum lahir lagi. Dan disitulah permulaan saya. Jatuh bangun saya ni boleh nanti dirakamkan dalam buku yang saya sendiri akan tulis. Tetapi itulah kita sebagai pejuang dalam sebuah gagasan politik yang mempunyai cita rasa yang besar untuk menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran, nak membina masa depan bangsa yang lebih bermaruah, yang lebih berjaya. Ini bukan mudah. Sudah 50 tahun saya berada dalam kancah politik negara. Waktu zaman sebelum daripada Bersatu tertubuh sampai ke hari ini, cukuplah. Ya, cukuplah. Dah lama dah. Saya dah merasa naik dan turun, ditendang, dihukum, dibawa ke mahkamah. Kerana dalam sejarah saya berpolitik tak pernah saya jejak kaki mahkamah. Kerana saya tahu saya tidak meluat apa-apa kesalahan. Saya tak curi RM1 pun wang rakyat. Kenapa saya menghadapi masalah sebegitu? Kerana saya seorang pejuang. Kerana saya ada cita rasa, semangat melihat orang Melayu di bawah hidup susah, apa-apa kedana. Kadang-kadang makan sehari pun, kais pagi tak cukup, kais petang pun tak cukup. Kerana miskin. Sebahagiannya hidup dalam keadaan yang dikatakan papa kedana. Hari ini pun macam begitu juga. Peratusan kemiskinan dahulu agak besar. Dapatlah dikurangkan. Penguasaan ekonomi orang Melayu mungkin 1-2% dulu dapat ditingkatkan sedikit sebanyak. Waktu kita ada dasar ekonomi baru. Tetapi lepas itu makin hari makin merosot. Hari ini orang Melayu mungkin tak menguasai sampai 12% ekonomi negara. Kek ekonomi memang besar. Tapi peratusan penguasaan orang Melayu dalam bidang ekonomi sudah pun merosot.
Ini data dan fakta. Peratusan kemiskinan dahulu ramai, mungkin dapat dikurangkan lepas COVID, pandemik COVID yang berlaku. Dikatakan B40 sudah naik ke B61%. Apa maknanya? Mana lebih ramai orang Melayu jatuh ke dalam lingkungan miskin di negara kita. This is a challenge. Sebab itu saya dalam keadaan apa sekalipun, tidak ada upaya, tak ada tenaga, tak ada kekuatan, tak ada wang, tak ada ringgit, tetapi kita kata ini adalah suatu tanggungjawab dan amanah yang harus kita pikul. Saya cuba pikul. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya apa yang kita buat terhadap orang yang kita pimpin. Itu amanah tanggungjawab. Sebab itu walaupun saya dahulu terkeluar dan disingkirkan daripada UMNO, atas sebab apa? Sebab menentang apa kemungkaran yang telah dilakukan oleh pimpinan UMNO waktu itu. Terbukti betul bahawa apa yang saya sebutkan, bila dibawa ke mahkamah, mereka yang berkenaan sudah dihadapkan ke mahkamah, yang bertanggungjawab sudah pun dihukum. Dan masih lagi tak selesai isu dibicarakan dalam soal 1MDB pada hari ini. Mula-mula saya boleh ingat Tun Mahathir, lepas sudah tidak berada dalam UMNO, kita bersama-sama menggerakkan apa yang dipanggil sebagai deklarasi rakyat. Kerana kita nak menjatuhkan kerajaan kleptokrasi yang dipimpin oleh Najib Razak oleh UMNO. Nak cari 1 juta tanda tangan, dapat 1 juta tanda tangan. Saya maklumkan pada Tun Dr. Mahathir waktu itu, setakat tanda tangan saja tidak cukup. Waktu itu kita berada di luar. Kita tidak ada dalam kerajaan, walaupun saya jadi ahli parlimen. Dan saya menyatakan bahawa kalau kita nak berjuang secara berkesan dalam sistem demokrasi dalam negara kita, kita tidak ada pilihan selain kita tubuhkan parti kita. Saya yang anjur kepada Tun waktu itu, Sir, saya percaya kita perlu menubuhkan sebuah parti. Jadi datangnya pada saya. Dia bersetuju. Saya tanya pula nak buat parti macam mana? Parti Melayu ke? Parti pelbagai kaum? Dia tanya saya, parti apa? Saya kata, parti Melayu. Dia bersetuju. Jelas terbukti keputusan yang kita buat betul. Dan hari ini dalam tempoh yang begitu singkat, dokongan dan sokongan orang Melayu pada kita terbukti adalah amat besar sekali. Maka lepas itu semuanya sudah menjadi sejarah. Sekarang kita berada di sini. Saya fikir lama dah sebelum nak ada Perhimpunan Agung ni. Pasal hajat untuk nak bersara tu dah lama. Usia pun tidak muda lagi. 76 tahun. Bulan 5 tahun depan 77. Lepas 77, 3 tahun lagi saya sampai ke umur 80. Kalau tak pakai cermin mata ni agak masih muda lagi. Lama dah. Saya bincang dengan sahabat-sahabat yang paling dekat saja. Tak semua dalam majlis tertinggi saya nak bincang. Pasal saya tahu tiap-tiap muka yang hapan ni saya tengok. No sir, you must stay on. No sir, you must stay on. Tapi saya ada kehidupan. I have a life. Saya sebagai seorang ketua keluarga, isteri tercinta saya ada di bawah. Saya dah anak. Tak banyak, 4 aja. Cucu ada 8. Yang tua sekali dah nak keluar universiti dah. Dan selama lebih 50 tahun, saya rasa saya tidak bertanggungjawab kerana tak cukup masa.
Sampai waktu mana saya menghadapi masalah penyakit kanser, 5 tahun menderita. Nasib baik ada isteri saya di sini. Saya cancer survivor. Dalam keadaan mana sekalipun saya terus bekerja. Nasib baik ada isteri saya waktu awal-awal jaga saya, dia hanya seorang jururawat. Sekarang saya dah naikkan pangkat. Dia dah jadi matron saya. Naik pangkat tapi gaji tak pernah naik. Saya bukan nak menceritakan soal pribadi saya di sini kerana nak minta orang kata apa, simpati, tidak. Saya tak pernah minta simpati. Saya tak pernah pergi jumpa orang itu kata tolonglah saya, tidak. Cari jalanlah. Kerana saya tahu siapa yang nak membantu. You have to, orang kata, jagalah sendiri. Sebab itu dalam keadaan sukar mana sekalipun, saya tegak berdiri kerana saya ada prinsip perjuangan ke saya. Apalagi saya berada dalam bersatu yang saya tubuhkan. Saya tak mahu bersatu ni mati. Kerana perjuangan bersatu adalah untuk bangsa, agama dan negara. So whatever the circumstances, I will stand by. Sampai bila-bila, sampai saya mati, saya tetap kekal menjadi ahli Parti Bersatu yang saya taja. Mana lagi saya nak pergi? Tapi sebagai seorang manusia, saya perlukan masa. Tuan-tuan semua tak faham. Seorang demi seorang, saya nak pergi ke mana tadi lagi? Pergi bilik air sekejap aja. Balik, kata, you must stay on, you cannot go. Ada pakai telefon tunjuk saya, abah, please don't go. Ini apa hal? Bagilah saya masa. Takkan di kalangan pimpinan yang ada di sini, seorang pun tak mampu nak memimpin bersatu. Saya tak payah nama, semua dah ada di sini. Inilah pemimpin kita. Dah berjuang daripada awal. Berkorban daripada awal. Takkan mereka ni tak pandai macam saya? Takkan mereka tak boleh memikul tanggungjawab bersama-sama? Seolah-olah tak ada Muhyiddin, tak ada bersatu. Tak ada bersatu, tak ada Muhyiddin. Begitu ke? Saya tak faham. Saya malam sebelum subuh, saya dah catat apa yang saya nak jawab pada hari ini. Pertama saya kata, okey, saya tak akan meninggalkan bersatu. Saya dah umumkan, saya tak katakan saya meletak jawatan. Waktu saya bercakap sekarang dan sampai besok, lusa dan tulat dan apa lagi, saya mesti kekal Presiden Bersatu. So what's the problem? Saya juga ahli Parlimen Pagoh. Ya tahu. Tapi buat tak tahu. Saya ahli Parlimen Pagoh, penggal saya sampai 2027. Lama lagi masih yang berhormat. Tak jadi presiden pun masih yang berhormat. Kalau nak jadi Perdana Menteri pun boleh lagi kerana yang berhormat. Maknanya. Jadi sebenarnya, iyalah saya tahu concern tu ialah bila saya kata saya tidak akan menawarkan diri untuk mempertahankan jawatan presiden. Itu aja. Bila masa dia? Bila majlis tertinggi yang ada di hadapan buat keputusan, kita dah tangguhkan pemilihan 18 bulan dan sewajarnya tahun depan, jangan tunggu tahun satu lagi, eloklah Perhimpunan Agung itu untuk pemilihan pemimpin di semua perangkat bahagian dan tertinggi itu diadakan. Masuk sayap-sayap. Betul tak? Betul tak? Jadi saya kata kalau waktu itu
Katalah bulan 9 ke bulan 10, adakan pemilihan. Daripada sekarang sampai bulan 10, ada 12 bulan lagi. Jadi kalau ada tempoh masa begitu, apa yang digundah gulanakan? Let it be lah. Masalah kita tak mahu. Jadi saya fikir awal saya, kalaulah saya nak tegaskan pendirian saya, bukan kalau, memang, bahawa saya nak berkata saya tidak akan menawarkan diri untuk bertanding jawatan presiden. Saya dah idea. Pertama, kalaupun saya tidak jadi presiden, kalau Majlis Tertinggi dan juga Perhimpunan Agong boleh bersetuju, saya tawar diri untuk menjadi penasihat. Penasihat. Penasihat pada parti. Kalau nak cadang pindah perlembagaan, boleh tambah satu. Dulu ada fungsi penasihat. Atau keduanya saya kata, kalau tak boleh penasihat, kita tubuhkan Majlis Penasihat Bersatu. Kalau saya kata jadi pengurusi Majlis Presiden Bersatu, tapi fungsinya macam seperti Majlis Syura, dia ada kuasa tertentu yang diberikan oleh perlembagaan. Ini usul cadangan saya peringkat ini. Dengarlah dulu. Sabar. Saya sebelum ini pun saya terfikir that mungkin sampai masa kita membentuk satu badan seperti itu. Jadi kalau saya tak pegang jawatan presiden, saya boleh jadi pengurusi Majlis Penasihat Bersatu dan diberikan kuasa. Nanti dulu. Ini presiden ucap, dengar dah. Dia berikan kuasa antara lain, ini tetapkan nanti kalau nak buat pindaan perlembagaan, idea lah. Antara lain selain daripada memberikan nasihat, pandangan dan hala tuju dari segi dasar, penting tu. Dia berikan kuasa pada Majlis Penasihat Presiden macam Majlis Syura PAS dalam soal penentuan akhir untuk memilih calon-calon parlimen dan negeri, diteliti oleh jawatan kuasa Majlis Tertinggi, tapi muktamadunnya akhirnya ialah Majlis Penasihat Bersatu. Boleh tak? Yang berhormat Tan Sri. Tenang. Okey. Tenang. Yang berhormat Tan Sri Presiden, saya nak menggunakan kuasa saya sebagai pengurusi tetap, nak minta sama ada perwakilan bersetuju atau tidak bersetuju. Okey. Sebenarnya saudara, kuasa yang paling besar saya nak sebutkan sini bukan Perhimpunan Agong. Kuasa besarnya tidak lain ialah isteri saya. Ya. Dalam saya mendengar ucapan-ucapan tadi, dalam saya menyatakan saya telah berbincang dengan family saya dan beberapa orang rakan tertentu saja. Isteri saya hadir sejak semalam ataupun sejak beberapa hari lepas.
Dan semalam duduk sampai akhir, hari ini duduk sampai akhir. Dia teks pada saya, pasal kami tak boleh bucap jauh. Apa isteri saya kata? Stay another term. Yes, yes. Yes. Yelah. Tak habis lagi. Setuju. Nanti dulu. Ini dia kata, stay another term. Jangan kecewakan mereka. They need you. Mereka ikhlas yang tu sayang. Saya jawab. Ni dialog Saya kata, yes, I know. Lepas tu saya kata, so carry on, saya restu, kata dia. Terima kasih Puan Sri. Bersatu, still need you. Masih belum kuat, kata dia. Terima kasih Puan Sri. Jadi saya jawab pada dia dulu. Saya kata, okay Yang, I will stay for the last term. Dan dia jawab, Alhamdulillah. Isteri saya kata, thank you. This is for the nation. Abah must stay on. Sami'na wa ata'na. Jadi saya nak menyatakan atas hasrat dan niat baik saudara-saudari sekalian yang saya akur daripada pimpinan di atas, semua yang ada di sini dan mungkin di luar sana, saya membuat keputusan untuk menawarkan diri saya untuk bertanding jawatan presiden bila sampai masa ini nanti.
Wallahi wabillahi watallahi, kita akan terus beristiqamah, terus berjuang bersama-sama, mendokong bersatu sampai kita berjaya pergi ke Putrajaya. Boleh atau tidak? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.